Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua hadirin yang hadir dalam usrah umum ABIM Kuala Selangor sesi Februari 2022. Dan Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama dalam usrah ini walaupun masih dalam keadaan secara maya. Kita cuba juga untuk lunaskan kewajipan dan juga tanggungjawab kita sebagai ahli gerakan. Sebelum tu mari kita memulakan majlis kita dengan bacaan ulumul kitab. Baik. Jadi Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan hanya saya pimpinan ABIM Kuala Selangor lah. Dan kita akan bersama dalam usrah yang bertajuk saat da'i terlena dalam kefuturan. Kefuturan itulah apabila da'i terlena dalam kefuturan ni. Dalam tajuk ni YDP yang minta kepada saya. Dia merasa ada yang tak kena. Jadi kita sebenarnya kita ambil lah apa yang ingin disampaikan ni sebagai teguran, ataupun mungkin kita boleh ambil ia sebagai mungkin peringatan kepada kita, kerana kita ini tak pernah terlalu besar untuk kita katakan bahawa kita tidak akan tergelincir lah. So, besar tu maksudnya terlalu, orang kata kalau dah level doa yang paling tinggi lah kan, tapi masih boleh tergelincir. Biasalah manusia tu. Dan itu kita perlu sahabat-sahabat yang saling menegur kita, ya. Dan sahabat-sahabat tu pun dia pun kena ingat untuk menegur dengan cara yang baik. Jadi tanpa membuang masa, ADP pun kata nak habis pukul 10 lebih sikit kan. Jadi kita serahkan kepada saudara Isyad lah untuk membahas ataupun menyampaikan kepada kita apa sebenarnya tu kefuturan. Futur tu apa kan? Banyak kali dengar futur ni daripada dah berbelas tahun dengar kan. Kadang-kadang kita lupa juga kan futur ni macam mana kan. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Azhari selaku nakib kita pada malam ini. Semua soft pimpinan. Kemudian juga pada ahli doa kita semua, para doa, semua ahli usrah kita pada malam ini. Alhamdulillah, dikala kesibukan kita selepas apa orang kata dalam dampak COVID yang kita tahu sekarang ni, dampak COVID ni makin lama makin merebak dengan banyaknya varian-varian baru, Omicron lah, Megatron lah, apalah, banyak lah. Tapi saya harap ataupun teguran untuk diri saya dan untuk kita semua juga, supaya walau apa pun mehnah ataupun tribulasi yang datang pada kita
kita janganlah jadikan dia sebagai satu alasan untuk kita ni futur dalam jalan dakwah kita. Dia sebenarnya bukanlah saya meminta tajuk ni untuk kita bincangkan, tapi saya rasa benda ni kita, bila kita dah banyak sangat benda yang kita bincang, kita fikir, kita selalu bincang apa benda nak buat, apa benda nak buat kan. Tapi kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita terlupa apa yang akan jadi kat kita kalau kita ni futur. Maksudnya dalam kita tahu dakwah kita ni, bila orang sebagai seorang sama ada ahli gerakan ataupun da'i, semua manusia lah, sebagai seorang Muslim ni, mereka ni adalah da'i. Sebab tu dalam surah, tadi kita baca surah apa? Al-An'am. Ali Imran. Dalam surah Ali Imran tadi disebut ada ayat, kalau salah boleh betulkan, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam ayat tu Allah dah sebut bahawa kita ni, umat Nabi Muhammad ni adalah sebaik-baik manusia. Memang tugas kita ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maksudnya memanglah kita semua ni adalah da'i. Bukannya orang yang masuk, orang yang berada dalam ABIM ke PIAS ke PKPM ke da'i. Tidak. Tapi semua yang manusia yang Muslim yang berada kat dunia ni, semuanya adalah da'i. Tapi kita tahu kita akan berdakwah ni sampai ke tahap kita yang paling peak sekali, paling tertinggi sekali. Tapi ada masa yang juga kita ni akan futur. Futur ni lepas ni kita bincangkanlah apa itu futur. Tetapi natijah daripada perbincangan ni adalah supaya kita sama-sama muhasabah balik. Mungkin benda ni sedang terjadi pada diri saya dan mungkin juga jadi pada orang lain. Tapi at least kita boleh jadikan ia sebagai satu ketukan untuk supaya kita tahu apa yang kita buat ni janganlah kita futur. InsyaAllah. Saya cuba jadikan perbincangan kita pada malam ni singkatlah. Tidak terlalu. Mungkin kita cuba ringkaskan perbincangan kita. Terlaju pula. Okay, saya mulakan perbincangan kita pada malam ini dengan surah Taubah ayat 54, yang mana ayat ni saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salah illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Yang bermaksud, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima derma-derma mereka melainkan kerana mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan kerana mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan keadaan malas, dan mereka pula tidak menamakan hartanya melainkan dengan perasaan benci. Yang di mana ayat ni Allah memberi pesan ataupun tadabbur. Ayat ni yang kita boleh ambil adalah segala amalan yang kita buat ni tak akan diterima oleh Allah SWT atas beberapa faktor. Contoh, mereka ni, Allah bagi contoh, mereka ni menderma, mereka ni buat derma, tapi pada masa yang sama mereka ni kufur pada Allah SWT dan Rasulullah. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, diorang semayang tapi malas. Maksudnya buat ibadah tapi dalam keadaan yang tidak bersungguh. Kemudian golongan yang ketiga ni adalah mereka ni mendermakan harta tapi dengan perasaan yang benci. Maksudnya kat sini, maksudnya apa yang ayat ni yang kita boleh tadabbur ni secara umumnya adalah ayat ni menegur kita supaya untuk kita buat suatu ibadah kerana Allah SWT ataupun kita ni beriman kepada Allah SWT ni kerana dengan sebenar-benar takwa, kerana dengan sebenar-benar ikhlas. Dan janganlah kita bermalas-malasan lah, janganlah kita futur apa semua tu, kerana inilah yang akan menjadi ayat yang menjadi teguran kepada orang-orang yang futur sama ada di jalan-jalan dakwah, khususnya sebagai seorang ahli gerakan ataupun
sebagai seorang yang seorang manusia ni memang dia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini ayat yang sebenarnya dia memberi satu teguran lah kepada kita untuk kita ni jangan pernah rasa bermalas-malasan. Kalau siapa yang pernah surah dengan Abi semua ni selalu kita sebut jangan bermalas-malasan, kena bersemangat-semangatan. Itulah sebenarnya dia menaikkan kita ni supaya jangan futur dalam jalan dakwah. Okey, futur yang dimaksudkan kat sini, orang kalau dalam dari sudut bahasa Arab, perkataan fatara ni kadang-kadang orang tersalah sebut tau. Kalau fatur tu lain, kalau futur tu lain. Kalau fatur tu sarapan. Contoh dia ayat dia lah, ayat dia tanawal tul faturan. Hari ni aku nak makan, aku dah makan sarapan pagi tadi. Tu fatur. Tapi maksud futur adalah yang pertama adalah lemah semangat. Kalau fatin kalau fatin kena buka kamus lah. Tapi rasanya orang nama fatin tu dia tahu apa maksud nama dia. Okay. Maksud futur kat sini dia ada 3. Yang pertama lemah semangat. Ini kupasan ni saya ambil daripada Dewan Dakwah lah. Dewan Dakwah Indonesia, DDI. Maksud futur ni ada 3. Yang pertama adalah lemah semangat. Yang kedua adalah terputus. Dan yang ketiga adalah malas setelah rajin dan bersungguh-sungguh. Maksudnya dekat sini adalah futur ni akan datang bila kita, macam saya sebut tadi lah, futur ni dia akan datang bila kita dah berada dalam keadaan peak kita. Tapi bila peak kita ni kita tak dapat lah apa yang kita dapat tu, lama-lama graf kita tu dia akan menurun. Sama lah macam sekarang kan. Macam sekarang ni kalau tengok graf kripto ke apa semua ni kan, dia sekarang naik harga, naik apa semua kan. Contoh macam mata wang Rusia pun kita ambil isu, kita kaitkan isu semasa kan. Dagangan Rusia dengan mana-mana negara ni makin lama makin naik. Tapi bila terjadinya perang Rusia dengan Ukraine ni, dia menurun, menjunam. Maksud dan kaitannya dengan futur lebih kurang macam tu lah. Tapi dalam konteks dakwah ni, kita boleh sebutkan sebagai futur ni adalah apabila kita dah berada dalam satu tahap yang kita dah rasa, sebenarnya bukan kita rasa benda tu dakwah yang kita buat tu tak cukup, tapi dia macam ada satu benda yang menghalang kita, yang menyebabkan kita jadi malas, kita jadi lemah semangat. Itu yang kalau siapa yang biasa dalam popiah apa semua ni kita selalu sebut kan, ada orang yang musim panas, ada yang musim sejuk. Biasa kalau orang yang musim sejuk ni kadang-kadang dia orang masukkan golongan, kita risau dia masuk dalam golongan yang futur lah. Maksud musim sejuk dalam golongan dalam terms dakwah ni adalah, kalau dalam jemaah lah, dalam konsep dakwah, musim sejuk ni akan masuk yang pertama bila dah kahwin. Lepas tu bila siapa-siapa yang dah habis pegang amanah lah. Kemudian ketiga bila dah ada anak. Ini adalah 3 biasa yang kita sebut lah. Kita nak tahu orang tu musim sejuk ke tak kan. Biasa kita tanya, kau ni awak musim sejuk kan. Biasa kadang-kadang ada sini-sini kita tanya macam tu kan. Biasa ada kita dah habis belajar, kita dah kahwin, ada anak, ataupun kita dah habis pegang amanah. Itu kebiasaannya. Tetapi saya harap perbincangan kita pada malam ini adalah untuk kita, walaupun kita sama ada lepas ni siapa-siapa yang dah habis memegang jawatan kat mana-mana pun, janganlah kita ni futur dalam dakwah. Okey. Tadi disebut tentang futur tu, kita dah faham futur ni apa semua tu kan. Sekarang ni kita masuk pada ciri-ciri futur. Ciri-ciri futur ni ulama di DDI tu lah, dia ada letak 4 sebab ataupun 4 ciri-ciri. Kenapa kadang-kadang ahli gerakan ni dia futur. Yang pertama adalah kerana bermalas-malasan dalam melakukan ibadah dan ketaatan. Mungkin
Kadang-kadang benda apa yang kita bincang lah ni bukannya saya nak tegur ke nak tembak semua orang, tapi dia sebenarnya teguran untuk saya dan teguran untuk kita semua juga adalah supaya bila dulu mungkin waktu kita jadi pimpinan ke apa semua kan, pimpinan berpiah ke, pimpinan PKPL atau pimpinan ABIM, kalau ada tamrin ke apa, kita lah yang paling bangun awal nak buat kiamnya, paling bangun awalnya nak buat maksuratnya, paling bangun awalnya semualah dalam badan sunat yang mana kita dah dididik dan diasuh dalam gerakan. Sekejap. Sekejap iklan je. Dia sakit tekak ni, dia jadi macam tak okey sikit. Okay. So, ciri-ciri foto ni macam tadi saya sebut. Dia teguran untuk saya ni apa semua juga. Kadang kalau dulu, waktu kita dalam pimpinan sebagai kiada, mungkin kita paling rajin lah. Mana kan ada, kalau dalam gerakan tak kisahlah. Kita semua ni dalam gerakan mana, sama ada dalam ABIM ke ataupun dalam ikram ke apa, biasa kita dengar apa, jadual mutabak amalan. Jadual mutabak amal mana kita ada, okay, ada hari pertama sampai 30. Apa amalan sunat kita buat? Puasa Isnin Khamisnya, tahajudnya, duhanya, qiyamul lailnya, sedekahnya apa semua. Benda tu kita akan titik kan. Tapi bila kita dah habis apa semua kan, kita pun dah tak buat dah mutabak amal tu lah. Kita pun sebenarnya futur dah sebenarnya dah. Secara tak langsung ni kita dah futur dah sebenarnya. Kemudian hati terasa gersang dan mengeras. Maksudnya kadang-kadang kita pun akan rasa kita ni susah. Kadang kita nak pergi usrah ke apa, kadang kita dah susah nak pergi usrah sekarang. Kalau dululah kita lah yang paling rajin nak pergi usrah sana sini lah, kadang malam-malam kan. Malam-malam sanggup drive lah apa semua kan. Tapi bila dah umur macam saya apa semua ni kan, lama-lama kita akan rasa macam lagi lah sekarang ni usrah online. Memanglah orang kata usrah online ni boleh je masuk kan. Tapi nak kata zooknya usrah online dan usrah fizikal ni sangat lain. Bila usrah fizikal ni memang kita akan ada hati, memang kita ni ikhlas lah kita nak datang. Tapi bila usrah online ni sebenarnya dia ada satu barrier yang macam kita akan rasa, usrah online ni kalau aku tak disiplin pun tak apa. Kalau dulu usrah kita ada disiplin dan kita buat solat pun semua kan. Tapi kalau usrah online, aku tak disiplin tak apa, aku pergi usrah, aku baring-baring ke pun tak kisah kan, orang tak tahu kan. Itu yang akan menjadikan kita ni pun futur juga. Kemudian melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dalam apa juga yang kita buat lah, kadang-kadang bila kita ni dululah kita cuba nak apa kata, kita bila kita dalam fasa dakwah ni, kita lah cuba jaga hati kita, jaga iman kita apa sebagainya. Tapi bila kita futur ni, kita akan lagi mudah terdedah pada benda dosa dan maksiat lah. Yang tu kadang-kadang kenapa kita rasa futur. Kemudian ciri-ciri futur yang ketiga, yang terakhir ni adalah banyak bicara dan sedikit bekerja untuk maslahat dakwah. Maksudnya kadang-kadang kita boleh tahu lah, kita boleh nak perasan lah kadang-kadang. Bukanlah kita nak judge orang tu futur ke apa. Tapi kadang-kadang kita nampak orang ni kadang-kadang dia banyak sembang lah. Kena buat ni. Tapi yang nak execute tu, dia boleh buat tak? Dia takkan buat benda tu. Kadang-kadang pun sama ke macam kita apa semua kan. Saya apa semua kan. Kadang kita sembang kena buat ni. Tapi nak execute tu, kita buat tak? Kita nak turun tak benda tu? Lagilah, contohlah. Saya bagi contoh benda sendiri saya lah. Kan? Saya PDP. Orang akan nampak, saya akan rasa macam saya ni boleh bagi arahan. Tapi sebenarnya, untuk buat kerja tu saya tak turun ke bawah. Sebabnya apa? Contohlah. Sebab sekarang di Kuala Selangor ni, kami jauh lah masing-masing. Saya di Penang. Abang Zari di Negeri Sembilan apa semua. Maksudnya, keterbatasan kami ni untuk membuat kerja on the ground ni sangat susah lah sebenarnya. Sebabnya itu yang kata kadang-kadang, saya katakan kadang macam kami ni pun kadang-kadang futur. Saya pun kadang-kadang futur juga.
Kadang macam kita ni sembang je lah kan. Kita ni sembang apa semua. Tapi at the same time walaupun kita rasa kita ni macam futur, inilah usaha yang kita cuba buat pada malam ni. Antara yang kita buat usrah, kita muhasabah balik apa yang kita buat, supaya kalau boleh lepas ni kita tak nak apa yang kita bincangkan malam ni just sekadar perbincangan. Saya harap benda ni boleh menjadikan kita ni untuk lepas ni tidaklah futur sangat. Kadang-kadang futurism ni istilah futurism ni dia akan kena kat semua orang. Hatta kalau orang tu paling tinggi pun kat dakwah dia pun. Tapi bila sampai futurism tu akan datang, dia akan kena juga. Semua orang tak boleh lari daripada futur tu. Cumanya macam mana cara kita nak pastikan supaya kita ini dalam keadaan kita mungkin futur ni, kita kena irfa', kita kena naik balik. Itu yang kita kena cuba buat. Kemudian bila kita dah futur ni kan, bila kita dah futur sekarang ni, yang paling penting adalah kita kena tahu apa yang action yang kita kena buat lepas ni. Saya pun sekarang ni pun rasa futur. Saya jujur lah, saya kata kan, lagi lah bila jauh kan, bila jauh dengan kawan-kawan dekat Kuala Selangor pun, memang kadang-kadang saya pun rasa futur. Macam mana aku nak, walaupun saya di Penang, tapi rasa futur macam I cannot do more lah. Bila kita kat tempat sendiri ni, kita boleh buat banyak. Suara saya tak dengar lah. Bazari dengar suara saya? Kan? Akilah kata tak dengar. Takut ada problem ke apa. Okay. So, bila kita sekarang ni dalam keadaan macam saya lah. So, bila kita nak bangun balik tu, cabaran dia sangat sukarlah sebenarnya. Tapi kita cubalah lepas ni insyaAllah. Untuk kita bangun daripada futur ni pun, ada 4 cara lah yang kita boleh sama-sama ambil iktibar. Yang pertama adalah ikhlaskan niat. Kenapa disebut tentang ikhlaskan niat ni adalah kerana kita kena muhasabah balik lah. Apa sebab kita memilih jalan ni? Apa sebab kita memilih berada dalam jamaah? Apa sebab kita memilih bersama dalam gerakan? Kalau niat kita bersama dalam gerakan ni hanya sekadar untuk tirai ke apa semua tu lah, etc. Kita tak boleh macam tu. Tapi ikhlaskan niat yang dekat sini, yang daripada sudut pandang saya, mungkin berbeza pada orang lain, tapi lepas ni masing-masing boleh bagi sudut pandang. Ikhlaskan niat ni adalah untuk dalam apabila kita buat semua benda, sama ada dalam kerja dakwah ke ataupun bukan kerja dakwah, kita kena pastikan yang kita buat ni adalah ikhlas. Bukan kerana kita nak kita buat benda tu adalah kena ikhlaskan niat lah dalam berdakwah ni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ni adalah tetap bersama orang-orang yang soleh. Maksud tetap bersama orang-orang yang soleh ni adalah untungnya kita berada dalam jamaah ataupun berada dalam gerakan ni adalah kerana kita ni ada circle-circle orang yang baik. Mana circle-circle kita ni adalah selalu kita akan cakap, kau tak hari ni tak join usrah ke? Jomlah join usrah hari ni. Hari ni ada program. Contoh kan, kalau zaman-zaman saya Pupiah semua kan, ada 2 tahun je kat Pupiah kan. Zaman-zaman kat Pupiah dengan PKPM ni, kalau hujung minggu je mesti zaman Abah Azhari apa semua ni kan, kami kena hujung minggu ni ada program sekolah tak? Ada tak program intellectual mana-mana yang kita boleh ikut, wacana bibliofolia ke apa, tak kisahlah. Jom kita pergi. Maksudnya zaman-zaman Pupias KPM ni lah zaman semangat. Dan zaman Habib ni, bila kita maksudnya macam bila dekat zaman Pupias KPM ni, permulaannya adalah kita dibiasakan dengan program,
kita biasakan dengan wacana apa semua. Tapi bila masuk ke dalam Abim, cabarannya dah berubah. Sekarang ni bila masuk dalam Abim, cabarannya adalah apa yang kita nak buat ni untuk ubah masyarakat. Kalau zaman Popeh ni mungkin kita banyak kat sekolah apa semua kan. Tapi bila masuk ke zaman Abim, ke zaman Wadah ni adalah inilah yang kita katakan kena menjadi sebagai seorang jurubicara ummah. Yang mana Haji Azam dah sebut tentang jurubicara ummah ni. Ya, kita kena jadi jurubicara ummah. Kita kena selalu berada bersama orang-orang soleh. Kita kena fikir apa lagi yang kita kena buat untuk bantu masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bermuhasabah. Macam yang sesi kita malam ni adalah untuk kita muhasabah supaya kita ni tak termasuk dalam golongan yang futur. Kemudian yang terakhir adalah berdoa lah. Berdoa ni memang doa silahul mu'min. Doa ni senjata. Apa lagi yang kita nak buat untuk kita nak bangkit pada futur ni, tak lain tak bukan adalah untuk kita ni berdoa kepada Allah SWT supaya kita ni tetap istiqamah. Sebab tu ada doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Tsabbit qulubana ala dinika. Tetapkan hati kami ni pada agama-Kamu. Dan juga untuk mentaatimu. Maksudnya tetapkan hati ni pada agama ni dengan keimanan. Dan untuk taat tu dengan ibadah. Dengan cara kita berdakwah apa semua ni lah. Ini yang kita katakan supaya kita minta Allah tetapkan apa yang kita buat kerja-kerja kita sekarang ni sebagai seorang ahli dakwah. Dalam gerakan apa semua kita berdoa supaya Allah tetapkan hati kita untuk terus istiqamah berada di atas jalan ni. Okey. Baik, sebagai penutup perbincangan kita, lepas ni mungkin kita nak dengar sudut pandang masing-masing lah Fazari dalam tempoh 15 minit ni. Kalau kita ambil awal pun tak apa saya rasa sebab tadi pun kita tak habis pukul 10 kan. Okay, so sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam ini, teguran untuk diri saya juga dan untuk kita semua yang sama ada menjadi kiadah ataupun ahli gerakan, untuk kita sama-sama janganlah kita ni masuk dalam golongan musim sejuk. Lagi lah kalau siapa-siapa yang dah habis keadaan sampai masuk dalam habis kan, kadang kita risau. Kita ni masuk dalam golongan yang musim sejuk. Nak kahwin, dah habis belajar pun sudah ada anak ni, nanti lama-lama dia senyap. Itu adalah na'udzubillah min zalik lah. Sebab apa? Kita risau. Dulu kita ni adalah orang yang berdegar-degar. Heboh dalam social media. Kita lah yang paling banyak turun ke lapangan. Kita lah yang paling banyak menyantuni masyarakat. Tapi pada satu masa kita akan diam. Kita tak maulah macam tu. Cuba teguran untuk diri saya juga dan kita semua. Saya harap tak ada yang terasa ke apa. Tapi sebab malam ni saya banyak tegur diri saya sebenarnya. Sebab saya tengah merasai benda tu. Saya tengah merasai musim sejuk tu. Dan saya cuba untuk keluar daripada musim sejuk tu lah. Itu yang saya nak mengajak juga kepada semua orang. Untuk kita sama-sama walaupun kita berada jauh ke dekat kan. Cuba cari circle kita. Untuk terasa pun tak apa. Tak ada nak tegur orang untuk terasa ke apa. Tapi kalau korang pindah negeri ke pindah daerah ke mana-mana kan. Yang paling penting ni adalah kalau siapa yang dalam gerakan carilah Habib kan. Macam Bazari pergi Negeri Sembilan, dia cari Habib Negeri Sembilan kan? Macam saya pergi Penang, cari Habib Penang. Itulah cara untuk kita tak nak futur daripada dakwah kita. Kita nak memastikan wasilah kita ni, bila kita berdakwah ni kita sambung. Siapa yang pindah Sabah ke apa lepas ni kan. Sebab lepas ni ada yang macam Rafidah kan. Rafidah lepas ni pindah ke Sabah apa semua kan. Kalau boleh, bila ke sana, lapor diri dengan Habib sana. Kita tak nak bila kita sama ada kita jadi pendidik ke apa semua kan. Jangan kita rasa aku kena campak jauh ni, tak ada support system. Tapi bila kita berpindah ke mana-mana pun, Habib-Habib yang ada kat ni lah. Sebab tu saya kata keberuntungan kita ni berada dalam Habib ni ataupun dalam keluarga Wahab ni, sebab kita punya circle ni ada di mana-mana. Ada di semua daerah.
Tinggal kita nak cari atau tak cari je. So, kalau boleh, kita cari sebabnya kita nak pastikan momentum kita buat dakwah ni dia tak menurun. Kalau boleh kita nak naik, bukanlah menaik maksudnya. Kita tahu iman yang menaik ni Nabi saja. Iman kita ni Yazid yang kus. Akan ada naik, akan ada turun. Tapi nak memastikan naik turun ni, at least kena banyak menaik tu daripada turun. Itu yang saya katakan, kita kena tetap bersama dengan orang-orang yang soleh ni, bersama dengan kawan-kawan kita yang satu fikrah dengan kita, yang apa semua ni, supaya kita tak rasa futur dalam kita berdakwah. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk bincang malam ni. Saya buka. Saya serahkan balik pada Abang Zari. Mungkin untuk kita buka discussion ni, kita dengar sudut pandang masing-masing. Okay, Abang Zari. Alhamdulillah, terima kasih Syed atas perkongsian tadi lah ya. Kita rasa bahawa perkongsian tu memang dari hati dan sanubari lah. Niatnya untuk kita tegur diri kita juga. Dan apa yang Syed sebutkan tu betul lah ya. Macam Abang pun dah 3 tahun dekat. Walaupun Negeri Sembilan tu macam sebelah Selangor je kan. Tapi sebenarnya dia ujung Negeri Sembilan. Dia jauh. Ke Abim paling dekat kat sini, Abim Kuala Pilah lah. Kadang-kadang kita jumpa lah dengan Abim Negeri Sembilan, Samping kan. Itulah, orang kata nak pergi Usrah tu jauh sini. Jadi ada masa kita tengok macam tu je lah. Jadi bila kita jauh, antara yang tak ada jauh juga, saya ujung juga, tapi kekalkan ujung juga. fikrah tu, selain daripada 5 yang disebut tadi, adalah cari orang Abim juga. Sebab macam saya lah, macam saya bila berpindah tu, saya beritahu dengan Mohon kan, saya kata saya nak pindah Penang kan ni. Kata nanti link kan saya dengan Abim Penang. Saya cakap macam tu je lah. Itulah. Bila kita lain negeri ni, kita tak tahu orang ni sebenarnya kenapa saya buat macam tu sebab saya tak nak bila saya dah pindah negeri ke apa, hilang kita dah bersemangat time muda-muda ni. Walaupun mungkin kita dah tak jadi kiadah ke apa kan kat negeri ni pun kan. Kalau boleh naik lah kan lagi benda tu kan. Tapi at least rukun jemaah yang kita boleh hadir usrah tu kita cuba hadir. Itu yang sebab kita tak nak bagi futuro. Jadi kita tak nak panjang-panjangan lagi. Kita minta lah hadirin yang hadir pada hari ini kongsikan sedikit kesan dan pesan. Biasa dalam PKPM kita ada kesan dan pesan pada dengan usrah kan. Mungkin kita boleh mula dengan, kalau daripada skrin saya ni sebelah Isyad tu NASA Okey, NASA. Silakan NASA. Sebelah NASA tu Rafidah. Ini NASA boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kesan ataupun pesan yang Mak, saya kat atas motor ni. dengan Allah. Tajuk Aku dengar dia tadi. Waalaikumsalam. Silakan. Okey. Dekat apa dah tahu? Belum. Okey. Kat tengah highway. Okey, tak apa. Bawa motor dulu. Okey. Okey. Silakan. Tak apa power NASA. First time saya jumpa orang naik motor. Dah berhenti belum ni? Biasa kita nak dengar naik
Biasa kita Ah, dengan Usra naik kereta tak kan. apa, tak apa. Asal naik Usra. Dengan Usra tak naik Oh, motor. betul, Tu memang betul. rare. Dahsyat. Ni betapa powernya NASA dah. Tak motor pun boleh dengan Usra. Hmm. Ah, dahsyat. Baik, seterusnya kita pergi kepada tadi apa melalui apa Maaf, apa tadi? yang Saya disebutkan tak apa fully yang dengar tu pula. Apa disebutkan pesanan? tadi kita terus kepada Rafidah pula. Bangun dari Dengan futur. live dulu Dia kalau pesan tu tak adalah kot, dia just macam Okay, apa yang saya pesan dan pengalaman pesan saya lah, daripada tipulah Usrah. kan. Kalau saya tak tak tahulah kalau orang lain. Kalau saya rasa banyak kali lah ada musim salju, musim dingin, musim panas, semua ada dalam dalam jemaah ni kan. Kalau saya rasa macam kalau rasa tak mampu, maksudnya kita tak mampu dengan tanggungjawab tu, dia macam boleh je senyap dulu, tapi jangan terus senyap. Lepas tu carilah cari kawan ataupun cari something yang boleh kita jadikan sebab untuk kita terus berada dekat jalan ni. Lepas tu saya pernah je ada waktu yang macam rasa aku dah tak layak pun nak pegang amanah apa-apa pun. Tapi kadang maksudnya kalau kita terus berhenti untuk apa nak kata macam pegang amanah ni bersama dengan jemaah ni, sayanglah kan. So cuba juga untuk buat sesuatu, walaupun kalau mungkin orang nampak kita ni tak buat apa-apa, tapi anggap je lah macam sekecil-kecil apa yang kita buat tu beri manfaat. Macam kita harap walaupun kecil kita buat tu beri manfaat kat orang lain. Macam tu kot. Tu je kot. Bahawa Rafidah akan ni kan. Berfikir ke Sabah lepas ni kan. Dah lapor diri belum lagi kan? Kat Bumi Sabah. Belum lapor diri. Dia nanti bolehlah tolong kalau ada kawan-kawan di Sabah dia dimaklumkan, sebab saya tak adalah kenal orang kat Sabah tu. Kau Sabah kat mana? Saya kat nak sebut tak reti. Beaufort apa? Beaufort. Yeah. So kalau ada kawan-kawan Abim ke apa jemaah yang kat Sabah, boleh je Roger. InsyaAllah saya kalau ada ni boleh je join semua. Doakan saya kat sana semua. Okay. Beaufort. InsyaAllah. UID dengan Fatin nanti kita belajar cakap Sabah. Risau, Jawa je pekat ni. Jawa tak ada pekat. bunyi Sabah. Oh, Jawa pekat tapi bunyi Sabah tak tanya. Nanti gimana ni? Dari pernah cakap lah orang Nanti hebat. retreat dekat Sabah. Boleh je. Ada Abim Langkawi tak? Ada. Ada Abim Langkawi. Taski pun ada. Nak kerja sana boleh? Boleh je. Dia buat trip pergi Sabah kan. Kena ada orang kata apa? Tour guide dulu lah. Tour guide dah masuk. Hai, Assalamualaikum. Okay, seterusnya skrin saya ni seterusnya adalah Zikrul. Saya ada pesan apa kot. Tadi mak saya dah pesan. Siti Sarah, lepas tu Nafisah Husna. Tu kau pesan kat Nasa. Kemudian Fatin Akilah. Okay, Nasa. Boleh betul elok Nasa. Cai. Okay, tu je pesanan saya. Cuma itulah.
Terima kasih. Saya tak tahu apa nak pesan pun. Abang Irsyad dah pesan semua dah. Sebab Pesan semua lah. ilmu-ilmu saya pun daripada Abang Irsyad. So Abang Irsyad dah pesan semua, so dah cover habis lah. Saya tak ada apa dah, tinggal. Terima kasih. Ada pesan lah. Yang penting pesan lah. Pesan pada Nasar. Okey lah. Dia retweet balik kat saya. Dia tak pesan tu, ada pesan dia tu kan. Dia berpesan kepada pesan Irsyad tadi. Semua. Duk cakap banyak ni dia sakit tekak tadi. Dia tu maksudnya. Kita pergi kepada Siti Sarah. Sorry saya suara tak berapa ada sangat. Tak tahulah positif ke tak. Setakat test tadi negatif ni. Biasalah sekolah ni kan kita ajar budak. Ratus budak. Dah tak ada suara. Siti Sarah. Siti Sarah malu abang. Tak apa pada orang lain. Okay. Pimpinan berpikir kena cakap tau. Nafisah lah. Nafisah. Apa kesan-pesan? Sorry baru masuk. Jap, kena bagi pesanan dah. Oh Allah, berkaitan futur. Ya. Jaga diri semua. Izzati. Ada kaitan tak? Boleh lah, ada kaitan. Terima kasih. Okay. Pesanan tu ringkas dan padat lah, abang kata batin, bagus. Pesanan kaitan futur ni. Bagus. Test. Okay, dengar tak? Mana? Tak tahulah nak pesan apa macam tak ada, tapi pesan ataupun apa ya, cuma ni kot jangan zalimi orang lain yang ada dalam sama-sama dalam team tu lah. Tu je, dia macam tiba kan, tapi tu je lah. Ni case assignment ke? Macam tak ada apa-apa kot. Sebab tadi masuk tengah-tengah. Mungkin apa yang saya dapat seterusnya apa-apa je kerja yang Syahira kita dapat, Nabila. kita ikhlas dan istiqomah. Tu je. Terima kasih. I know. Kalau ni segan ke apa boleh tulis. DPP berpikus. Boleh apa nak? Assalamualaikum. Ada yang sikit saya nak minta maaf soal lambat pukul 9.30 sebab saya ada meeting tadi. Saya meeting terus sini. Kalau ada boleh tulis di ruangan komen. Apa yang abang ID, cakap tadi berkenaan dengan futur ataupun apa orang kata berhenti sekejap daripada join aktiviti dan sebagainya. Bagi saya apa orang kata zaman muda ni adalah zaman untuk kita teroka. So jangan pernah bazirkan sebab kita muda sekali je. Kita muda sekali, kita tua sekali, kita mati pun sekali. So manfaatkanlah waktu yang ada
apa orang kata, isilah waktu dengan perkara-perkara yang berfaedah. Tapi perkara-perkara yang berfaedah tu macam mana yang kita nak isi. Kita nak join program ke, kita nak main game ke, kita nak jogging ke dan sebagainya. Tapi pastikan dia bermanfaat bagi diri kita dan kalau boleh beri manfaat pada masyarakat itu lebih baik. Dan macam apa, orang-orang muda ni biasanya dia ada rasa ingin tahu tau. Lagi-lagi macam budak-budak sekolah menengah. Kalau budak sekolah rendah ni dia macam main je apa semua kan. Tapi bila dah sampai tahap nak ke remaja ni, tahap keinginan dia tu lebih tinggi daripada orang-orang yang atas dia sebab dia belum pernah cuba semua benda. Dia belum pernah drive motor jauh-jauh ke, dia belum pernah bus rawatan motor ke macam Nasa tadi. Dia belum pernah lagi join dalam program-program sebagai pensi dan sebagainya dan berkata Abang Icat tadi, kita ni bertuah lah sebab kita dapat jumpa satu organisasi WAP yang yang sangat-sangat berkualiti lah bagi saya. Tak kisahlah kat mana kita ada sekalipun, maksudnya kita tak sendiri, kita ada keluarga. Dan keluarga kita tu adalah WAP sendiri yang kita kena selalu berikan kita punya semangat, kita punya tenaga dan sebagainya. Tu je lah kot daripada saya. Kalau pergi mana-mana pun saya akan selalu cakap kat orang macam kau tak nak ke try buat benda ni ke, ataupun cuba kau plan satu benda yang kau nak pergi jauh. Macam tu lah. Sebab waktu muda ni lah you guys punya otak tu macam nak berfungsi dengan lebih laju ataupun ada je benda nak buat. Tak kisahlah baik buruk ke, ada je benda nak buat. Tapi harap baik lah. Okay, itu je kot daripada saya. Terima kasih. Betul lah Ibi kata tu. Ni kena ada vision yang jauh benar kan. Siapa lagi belum? Yasmin baru masuk. Jadi kan Nasa bagi kesan, tinggal kesan, pesan tinggal. Okay, jadi saya rasa Pasal dia tinggal. sangat padat tadi. Maksudnya kita tinggalkan pesan, tapi pesan tu kita tinggalkan. Dan pesan dan juga kesan yang diberikan. Tu kau maksud Nasa. Cuba Nasa uraikan. Bagi Nasa mic. Nasa, cuba kau terangkan apa maksud kau tu. Tinggal kesan. Mantik dia sangat. Dia macam kita join lagi banyak benda yang kita dapat. Mantik tinggi sangat. Lepas tu apa yang kita dapat tu kita bagi tahu pula kat orang lain. Itu. Dia macam kita sebagai dakwah tu lah. Contoh macam pesanan. Kan dalam khutbah dari Nabi kan ada bagi tahu. Sampaikanlah walaupun sepotong ayat. Macam tu lah. Jadi apa yang kita buat ni pun kita sebarkan kat orang lain. Jadi ada lah. Macam tu lah. Macam tu lah, okey lah. Okey lah macam tu lah. Sekarang ni kau atas motor. Kat mana? Atas motor. Kat mana tahu? Meru kan? Kau bawa motor dulu lah. Kau naik motor pun kau boleh menaik Baik Nasa Traffic light ni. Kau traffic light. Teribu lah malam ni. Macam tak rasa nak futur lah malam ni. Jadi Nasa. Meru. Okay, terima kasih. Okay. Sama-sama.